A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan berkaitan dengan tajuk yang telah diberikan oleh pensyarah, iaitu Hukum Hudud dalam Perundangan Islam. Nama saya Nur Fatihah binti Abdul Majid. Saya akan membentangkan pengenalan hudud dan juga jenis-jenis jenayah hudud. Hudud merupakan kata jamak daripada perkataan had yang bermaksud larangan dan al-man'uh yakni penghalang. Menurut istilah syarak pula, hudud ialah ukubah yakni hukuman seksa dunia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran serta ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis baginda. Antaranya hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan telah bersabda dengan mafhumnya yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang pencuri yang mencuri sebuah topi baja lalu dipotong tangannya dan yang mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya. Hudud ialah hukuman yang telah ditetapkan kadarnya oleh syarak. Hukuman ini tidak boleh ditambah ataupun dikurangkan. Kesalahan dalam jenayah hudud dianggap sebagai kesalahan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala kerana perbuatan itu menyentuh kepentingan masyarakat umum iaitu menjejaskan ketenteraman, kedamaian dan keselamatan orang ramai dan hukumannya pula memberi kebaikan dan pengajaran kepada mereka. Hukuman hudud yang tertakluk di bawah kes jenayah syariah adalah untuk melaksanakan perundangan Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan hadis. Hukuman hudud bukanlah untuk menyeksa seseorang atau menzalimi mereka tetapi mengandungi hikmah yang sangat besar. Namun demikian, ramai dalam kalangan kita yang kurang faham dan menyatakan bahawa hukuman hudud itu kejam dan tidak berperi kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang bermaksud, dan sesiapa yang melanggar hukum hakam Allah Subhanahu wa taala maka mereka itulah orang yang zalim. Seterusnya, jenis-jenis jenayah hudud. Terdapat 7 kesalahan yang dikategorikan sebagai jenayah hudud. Yang pertama, zina. Zina adalah salah satu daripada jenayah hudud. Mazhab Syafi'i mendefinisikan zina sebagai persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang haram baginya, sama ada kerana tiada sebarang akad perkahwinan atau akad syubhah, atau sama ada tiada hak milik atau syubhat milik dan tahu bahawa perbuatan itu adalah haram. Terdapat pelbagai definisi yang diberikan oleh ulama mazhab fiqh, tetapi mereka bersepakat menerima bahawa zina ialah persetubuhan haram yang dilakukan dengan sengaja tanpa nikah atau syubhah nikah dan bukan hamba yang dimilikinya. Yang kedua, menuduh orang berzina ataupun kazab. Kazab adalah salah satu daripada kesalahan jenayah hudud yang dinyatakan secara qat'i ataupun pasti dan jelas oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan satu jenayah khusus yang melibatkan penghinaan yang amat serius ke atas seorang yang baik akhlaknya dengan tuduhan zina atau seumpamanya dan tuduhan anak luar nikah. Justru pembuktian untuk membabitkan kesalahan jenayah ini amat ketat prosedurnya. Jika berlaku sebarang keraguan terhadap bukti, maka hukuman asal boleh digugurkan berdasarkan sebuah hadis yang menjelaskan bahawa hukuman hudud gugur sekiranya wujud kesamaran bukti. Tuduhan zina ini boleh berlaku yang pertama antara lelaki dengan lelaki, yang kedua antara perempuan dengan perempuan, yang ketiga antara lelaki dan perempuan. Jenis jenayah yang ketiga ialah minum arak. Minum arak adalah salah satu kesalahan yang besar, seperti mana yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujian berhala dan bertenung nasib dengan anak-anak panah adalah perkara keji yang termasuk perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya agar kamu berjaya. Pengharaman arak telah disyariatkan dan hukuman berat ke atas peminum-peminumnya telah ditetapkan dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kerana arak itu terbukti mendatangkan pelbagai mudarat bukan sahaja kepada peminumnya, bahkan juga kepada masyarakat di sekelilingnya.
Arak juga memberi kesan yang serius dan aspek budaya, sosial, psikologi dan seterusnya membawa kesan yang buruk kepada agama dan negara. Antara kemudaratan yang timbul daripada minum arak ialah melemahkan akal fikiran, menghilangkan kewarasan akal dan membahayakan kesihatan. Jenis jenayah yang keempat ialah mencuri. Jenayah curi dalam bahasa Arab adalah sariqah. Sariqah bermaksud mengambil sesuatu secara sulit dan menurut syarak, ia bermaksud mengambil harta orang lain secara sulit tanpa sebarang hak dari tempat simpanannya dengan syarat-syarat tertentu. Curi adalah salah satu daripada dosa-dosa besar dan hukuman potong tangan ke atas si pencuri adalah diwajibkan. Sariqah atau jenayah curi menurut undang-undang Islam menekankan dua komponen, iaitu pencuri dan barang yang dicuri. Islam meletakkan sariqah sebagai salah satu jenayah yang dikenakan hukuman hudud. Oleh itu, syarat-syarat untuk menyabitkan seseorang yang melakukan jenayah curi itu adalah ketat. Antara syarat-syarat untuk mensabitkan seseorang yang melakukan jenayah curi adalah: yang pertama, orang yang melakukan jenayah curi mestilah telah balik, berakal, tidak dipaksa melakukan jenayah curi. Yang kedua, harta yang dicuri mestilah mencecah kadar yang ditetapkan, yaitu sebanyak 1/4 dinar yang bersamaan 1,06 gram. Yang ketiga, harta yang dicuri dari tempat simpanan yang sesuai. Yang keempat, harta bukan milik atau milik bersama pencuri. Yang kelima, si pencuri sedar bahawa mencuri adalah haram dan harta yang dicuri mestilah suci dan bukannya najis. Jenis jenayah yang kelima yaitu murtad. Murtad merujuk pada tindakan seseorang yang keluar daripada agama Islam. Murtad dan kufur boleh dikategorikan melalui salah satu berikut. Yang pertama, melalui iktikad, yakni kepercayaan. Yang kedua, melalui kata-kata dan ucapan. Yang ketiga, melalui perbuatan. Jenis jenayah yang keenam ialah merompak. Jenayah merompak dalam Undang-Undang Jenayah Islam dipanggil hirabah. Hirabah dalam istilah syarak membawa maksud serangan dengan tujuan merampas harta, membunuh atau menakutkan secara terang-terangan, serta ampuh dan menggunakan kekuatan di kawasan-kawasan yang terpencil daripada bantuan. Ia dilakukan oleh mukallaf yang tertakluk pada undang-undang, termasuk ahli zimmi dan orang yang murtad. Terdapat 4 kategori penjenayah hirabah, iaitu yang pertama, membunuh dan merompak. Yang kedua, membunuh tetapi tidak merompak harta. Ketiga, merompak dan tidak mengancam nyawa. Dan yang keempat, menakut-nakutkan orang ramai tanpa mengancam nyawa atau merompak harta. Jenis jenayah hudud yang terakhir ialah menderhaka ataupun bugha. Pengertian al-bugha dari segi bahasa bermaksud pelampau atau melampaui batas. Manakala dari segi istilah pula, berarti satu kumpulan orang Islam yang menentang pimpinan muslimin, melakukan pemberontakan terhadap pemerintahnya, serta enggan mematuhi peraturan dan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh pemerintah, sama ada yang berkaitan dengan hak Allah SWT ataupun hak manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuan Ahmad Husaini bin Tuan Arif. Saya akan membentangkan tentang hukuman bagi jenayah-jenayah hudud. Seperti yang kita tahu, jenayah hudud ini terdapat 6 jenis seperti yang disepakati oleh para ulama, yaitu pertama, zina, kedua, qazab, ketiga, mencuri, keempat, hirobah, kelima, minum arak, dan keenam adalah murtad. Jadi saya akan terangkan dan jelaskan hukuman bagi kesalahan-kesalahan tersebut. Hukuman pertama yaitu zina. Zina ini dilakukan mengikut status para penzina. Para penzina ini dibahagikan kepada dua, yaitu penzina muhsan dan penzina ghairu muhsan. Penzina muhsan ini adalah penzina yang telah pun berkahwin dan melakukan persetubuhan haram bukan dengan pasangan mereka. Dan bagi penzina ghairu muhsan pula, mereka masing-masing belum berkahwin dan melakukan persetubuhan haram. Bagi pasangan penzina muhsan, mereka berdua akan dikenakan hukuman rejam sehingga mati, dan bagi penzina ghairu muhsan pula, mereka akan disebat setiap seorang dengan rotan sebanyak 100 kali sebatan.
Hukuman dijalankan mengikut ketetapan-ketetapan berikut. Bagi penzina bukan muhsan, yaitu yang belum berkawin, hukumnya adalah sebat sebanyak 100 kali, menggunakan rotan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yaitu lebih kurang 1 meter panjang dan 1 cm garis pusat. Sebatan dibuat pada merata-rata tubuh, kecuali muka, kepala, dada, dan kemaluan. Sebatan mesti dilakukan secara sederhana, yaitu pegawai yang menjalankan hukuman tidak boleh mengangkat rotan itu tinggi hingga paras kepalanya. Pesalah dihukum memakai pakaian yang menutup aurat dan tidak dibogelkan, dan jika dilakukan pesalah itu dapati tidak mampu menerima sebatan, maka atas pengesahan pegawai perubatan, sebatan itu perlu ditangguhkan sehingga pesalah itu sembuh kembali. Bagi pesalah perempuan yang mengandung, dia akan disebat ataupun dihukum selepas tamat tempoh penyusuan. Bagi pasangan muhsan pula, yaitu pasangan yang telah berkahwin, mereka akan direjam menggunakan batu, dan batu itu sederhana kecil, dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh seluruh orang Islam, dan juga ia akan ditangguhkan mengikut seperti yang terjadi kepada penzina gerumusan, yaitu sekiranya penzina perempuannya mengandung akan dihukum selepas ia tamat tempoh penyusuan, dan juga sekiranya dia sakit, dia akan ditangguhkan sehingga ia sembuh. Hukuman kedua adalah kazab. Kazab bermaksud membuat tuduhan zina terhadap seseorang Islam yang akil balig dan dikenali sebagai seorang yang bersih daripada perbuatan zina tanpa dibuktikan dengan 4 orang saksi. Kazab boleh berlaku dengan membuat kenyataan secara jelas, seperti mengatakan seseorang itu telah berzina, atau dengan cara tersirat seperti menyatakan bahwa seseorang itu bukan anak atau bukan bapa kepada seseorang yang tertentu. Orang yang melakukan kazab akan disebat dengan 80 kali sebatan, kecuali jika dia berjaya membawa 4 orang saksi yang dapat mensabitkan kesalahan orang yang dikatakan berzina tadi dengan kesalahan zina. Hukuman ini berasaskan kepada kepentingan dan kehormatan dan maruah dalam kalangan masyarakat. Ia juga bagi memastikan tidak ada sebarang tuduhan zina yang dibuat tanpa asas, yang kukuh, karena tuduhan zina itu suatu yang amat memalukan dan boleh memporak-porandakan keharmonian keluarga. Hukuman ketiga, mencuri. Mencuri ini secara ringkasnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun sekumpulan orang yang mengambil harta daripada tuannya secara bersembunyi ataupun tanpa diketahui oleh si tuan atau pemilik harta tersebut. Kesalahan bagi para pencuri ini adalah potong tangan. Potong tangan yang dimaksudkan di sini ialah dipotong pada bahagian pergelangan tangan, pada sendi yang menyambungkan tapak tangan dengan lengan. Maksudnya ini yang akan dipotong. Lepas itu sekiranya dia masih lagi melakukan perbuatan itu untuk kali kedua, maka akan dipotong pula kaki kirinya, yaitu di pergelangan buku lali, yaitu di bahagian tengah kaki, manakala tumit kaki masih boleh digunakan untuk berdiri ataupun berjalan. Hukuman pencuri ini ada yang tidak dikenakan hudud, hukuman mencuri ini. Contohnya, salah satu contoh yang saya ingat adalah apabila berlakunya keterpaksaan. Contohnya pada zaman Umar Al-Khattab, di mana dia telah melepaskan seorang pencuri akibat pencuri itu mencuri secara terpaksa akibat kebuluran. Jadi atas sebab-sebab tertentu ataupun situasi-situasi tertentu, hukuman hudud bagi para pencuri ini tidak akan dikenakan. Hukuman keempat, hirobah ataupun rompakan. Hirobah adalah perbuatan merampas harta orang lain dengan kekerasan atau ugutan oleh seseorang atau berkumpulan yang bersenjata atau alat yang boleh digunakan sebagai senjata. Rompakan adalah satu jenayah yang besar dan bahaya. Oleh itu, hukuman yang dikenakan ke atas mereka mestilah berat dan keras. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 33, terjemahannya adalah, sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerosakan di atas muka bumi ini adalah agar mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang negeri. Berdasarkan ayat ini, terdapat percanggahan pendapat ulama berkaitan dengan hukuman kesalahan hirobah. Al-Quran tiada menyebut 3 bentuk hukuman.
bagi pesalah hirobah, yaitu hukuman mati, hukuman salib, hukuman potong tangan serta kaki secara bersilang, dan buang negeri. Kebanyakan ulama dia huraikan hukuman hirobah seperti berikut. Dihukum bunuh dan selepas itu disalibkan jika mangsa jenayah itu dibunuh dan hartanya atau harta orang lain diambil. Kedua, dihukum bunuh saja jika mangsa jenayah itu dibunuh dengan tiada sebarang harta diambil. Ketiga, dihukum potong tangan kanan dan kaki kiri jika harta diambil tanpa menyebabkan kematian atau kecederaan mangsa. Dan yang terakhir, hukuman buang negeri bagi pesalah yang hanya mengganggu lalu lintas sahaja. Hukuman kelima, meminum arak. Arak merupakan minuman yang memabukkan dan ibu kepada segala kejahatan, karena orang yang minum arak dia akan hilang akal kewarasan ataupun hilang akal sehatnya, menyebabkan dia melakukan jenayah-jenayah lain seperti merogol, membunuh, dan seumpamanya. Hukuman bagi jenayah minum arak ini adalah disebat sebanyak 40 kali. Ada juga ulama yang menetapkan sebatan sebanyak 80 kali. Kedua-dua pendapat ini berdasarkan hadis berikut terjemahan. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa seorang peminum arak telah dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, maka baginda memukulnya dengan pelepat tamar sebanyak 40 kali. Kata Anas, begitulah juga dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar apabila di zaman Khalifah Umar. Beliau bermusyarat bersama para sahabat, lalu Abdurrahman bin Auf berkata bahwa sekurang-kurangnya hukum hudud itu adalah 80 kali sebatan. Lalu Umar mengarahkan hukuman 80 kali sebatan. Sebenarnya hukuman hudud ini dikenakan kalau peminum arak itu minum arak dengan sengaja dan mengetahui minuman tersebut adalah arak. Tidak bukti yang menunjukkan Rasulullah SAW menetapkan alat-alat untuk menyebat peminum arak. Kadang-kadang baginda menyebat menggunakan selipar, kadang-kadang dengan pelepat tamar, kadang-kadang dengan rotan, dan kadang-kadang dengan tangan dan selipar. Kaidah merutan alat yang berbeza-beza ini seperti yang beza ini menunjukkan betapa undang-undang Islam tidaklah bersifat kasar dan kejam seperti yang didakwa. Ia lebih jauh, dia lebih bagus dan lebih jauh, lebih baik daripada hukuman-hukuman sivil yang dapat kita lihat pada hari ini, yaitu merotan mangsa dengan keras dan menyakitkan mangsa sehingga menyakitkan para pesalah sehingga menyebabkan kulit mereka ada yang cedera, ada yang sehingga kulit tercabut dan fisikalnya sakit. Jadi seperti yang kita tahu, hukuman kepada peminum arak ini dalam Islam tidaklah begitu kasar. Hukuman keenam, murtad ataupun digelar sebagai riddah. Riddah atau irtidad adalah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang Islam yang mukallaf dengan membatalkan Islam dan imannya, yaitu keluar dari agama Islam, sama ada dengan perkataan atau perbuatan. Orang yang keluar daripada agama Islam disebut sebagai murtad. Jenayah adalah satu kesalahan yang besar terhadap agama, karena ia menunjukkan satu penghinaan terhadap agama dan kepada Allah. Sekiranya seseorang ataupun sekumpulan itu, orang Islam itu murtad. Hukuman bagi kesalahan riddah adalah dibunuh sehingga mati setelah dibagi peluang. Contohnya, dia diberi peluang untuk bertaubat dan kembali kepada Islam. Sekiranya dia tidak ingin kembali kepada Islam, maka dia akan dibunuh. Dia akan diberi tempo dalam beberapa hari untuk masuk Islam semula ataupun mengucapkan syahadah. Hukum ini berdasarkan beberapa dalil, antaranya adalah terjemahan hadis daripada Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, sesiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia. Sebelum saya terlupa, ada satu lagi hukuman hudud, yaitu dikenakan terhadap para pemberontak. Hukumannya adalah diperangi dan dibunuh. Dalilnya adalah dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sesiapa yang datang kepada kamu dan memerintah seorang laki supaya melemahkan kekuatan kamu dan jamaah kamu, bunuhlah mereka. Hadis riwayat Muslim. Maksud di sini adalah pemberontak ini adalah golongan pelampau yang dikenal sebagai bugo dalam bahasa Arab. Mereka menentang ataupun enggan tunduk kepada pemerintah yang adil. Jadi, seperti tadi, jelaslah hukuman mereka adalah diperangi dan juga dibunuh. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini.
apa-apa kelemahan ataupun kesalahan, kekurangan sepanjang saya membentang, haraplah sangat-sangat dimaafkan. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu juga daripada Allah, disandarkan kepada diri saya yang lemah dan kerdil ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azri Izzuddin bin Nazri ingin membentangkan sedikit tentang perbezaan pelaksanaan hukum hudud di negara-negara Islam. Oke, yang pertama ialah Arab Saudi. Di Arab Saudi, pelaku kesalahan yang telah dijatuhkan hukuman hudud akan dipenjara selama 2 tahun sebelum hukumannya dilaksanakan. Selama 2 tahun di penjara, pihak mahkamah memberi peluang kepada waris terdekat atau wali untuk memaafkan si penjenayah. Oke, hukuman hudud di Arab Saudi seperti biasa, yaitu contoh pelakuan zina akan direjam sehingga mati, seperti itu. Oke, yang kedua ialah Brunei. Hukuman hudud di Brunei dilaksanakan secara berperingkat, bermula dengan kesalahan-kesalahan takzir yang bermula pada April 2014. Sementara itu, undang-undang yang sedia ada termasuk Penal Code dilaksanakan seperti biasa, dan kes-kes itu akan dibicarakan di Mahkamah Sivil. Ini karena terdapat beberapa kes jenayah yang belum selesai. Oke, seterusnya ialah hukuman hudud di negara Pakistan. Pakistan telah melaksanakan hukuman hudud pada tahun 1979. Hukum hudud ini telah dibangunkan bagi penubuhan sistem perundangan Islam. Hukum hudud dilaksanakan bagi pesalah jenayah curi dan zina. Kes zina akan dihukum sekiranya terdapat 4 orang saksi lelaki dewasa dan mahkamah berpuas hati. Terdapat satu pernah berlaku di Pakistan. Seorang wanita telah dirogol oleh bapak saudaranya sendiri dan dia telah melaporkan kepada pihak berkuasa, namun pihak berkuasa tidak mempercayainya karena tidak mempunyai 4 saksi lelaki dewasa. Oke. Dan seterusnya ialah di Malaysia. Kelantan mendapatkan kebenaran untuk melakukan hukuman hudud pada 19 Mac 2015. Kesalahan yang akan dihukum hudud ialah mencuri, merampas harta orang lain dengan paksaan, zina termasuk liwat, minum arak, dan murtad. Sementara itu, jenayah lain yang akan dihukum melalui undang-undang sivil. Di negeri-negeri lain tetap melaksanakan hukuman sivil seperti biasa. Di Kelantan hanya terdapat beberapa kes jenayah yang akan dilakukan menggunakan hukuman hudud. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Fatihah binti Maksor. Baiklah, pada hari ini saya akan bentangkan tentang isu-isu mengenai hudud di Malaysia. Ada 3 isu mengenai hudud. Yang pertama, adakah hukuman hudud itu kejam dan juga zalim? Yang kedua, adakah hukum sebat itu melanggar hak asasi manusia? Dan yang ketiga, adakah bagi orang yang murtad itu dibunuh ataupun tidak? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang isu yang pertama, yaitu adakah hukuman hudud kejam dan juga zalim. Baiklah, pertama sekali, hudud bukanlah undang-undang yang dibuat untuk menakut-nakutkan manusia. Perlu kita fahami bahawa konsep undang-undang hudud ini disyariatkan adalah untuk mendidik orang Islam secara khususnya dan orang bukan Islam secara amnya. Ini kerana untuk melaksanakan hudud itu bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Dalam sesuatu kes hudud, ia memerlukan kepada saksi dan pembuktian yang jelas dan juga kukuh. Jika terdapat keraguan walaupun sedikit, maka pesalah itu haruslah dilepaskan dan tidak boleh dihukum dengan hukuman hudud, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
lebih baik melepaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi hukuman hudud ini tidaklah sekejam seperti mana yang telah didakwa oleh sesetengah pihak, tetapi undang-undang ini telah diambil kira daripada segi kemanusiaan bahawa undang-undang ini memberikan kebaikan bukan sahaja kepada si pelaku tetapi kepada seluruh umat manusia secara khususnya. Hikmah Allah mensyariatkan hukum ini bukanlah semata-mata untuk menghukum si pesalah, tetapi untuk perkara yang lebih besar lagi, iaitu untuk melindungi manusia daripada melakukan jenayah-jenayah. Oleh itu, pada pandangan peribadi saya, pihak yang menghalang pelaksanaan hukuman hudud itulah sebenarnya kejam dan juga zalim. Kerana apa? Kerana mereka tidak membenarkan ketenteraman dan juga keharmonian kepada kehidupan manusia. Jadi seperti yang kita tahu, hudud ini merupakan hak Allah dan juga manusia ini merupakan hak Allah. Jadi jika sekiranya seseorang manusia itu melakukan perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka bagi pandangan peribadi saya, tidak menjadi salah jika Allah mengambil kembali nikmat yang telah diberikan. Contohnya seperti tangan dan sebagainya. Tetapi hukuman ini terhad kepada orang Islam sahaja atas asas keimanannya yang mengakui bahawa Allah itu wujud. Dalam maqasid syariah terdapat 5 perkara yang perlu dijaga. Yang pertama ialah akal, keturunan, harta, agama dan juga nyawa. Jadi kita melihat kepada jenayah hudud itu sendiri, iaitu meminum arak, berzina, mencuri, murtad dan membunuh. Dengan adanya had-had hukuman bagi kesalahan-kesalahan tersebut, sekaligus dapat memelihara 5 perkara dalam maqasid syariah. Jadi hukuman ini sering dianggap kejam dan juga zalim, seperti mana yang telah didakwa oleh sesetengah pihak. Kerana apa? Kerana undang-undang ini datangnya daripada Islam. Tetapi cuba bayangkan jika hukuman-hukuman ini adalah hukuman sivil dan datangnya daripada pihak barat. Nescaya manusia, khususnya di Malaysia, secara amnya di dunia ini akan menerima hukuman tersebut walaupun terpaksa. Baiklah, bagi mengupas isu yang kedua, iaitu adakah hukuman sebat melanggar hak asasi manusia. Baiklah, seperti yang kita tahu, sebat merupakan suatu bentuk hukuman yang telah ditetapkan dalam perundangan Islam yang mana ia adalah bertujuan untuk memberi pengajaran kepada si pelaku dan kepada orang yang melihatnya. Hukuman tersebut lebih bersifat mendidik dan memberi pengajaran kepada masyarakat daripada melakukan perbuatan yang keji dan hina serta bertentangan dengan hukum syarak. Dalam perundangan Islam, hukuman sebat terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, sebat dalam masalah hudud, iaitu seksaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan sebagai menunaikan hak dan perintah Allah. Kedua, sebat dalam masalah takzir, iaitu denda yang bertujuan memberi pengajaran meliputi seksaan bagi kesalahan-kesalahan selain daripada kesalahan hudud, kisos dan juga kafarah. Merujuk kepada sistem perundangan Islam di Malaysia, sebatan telah ditakrifkan sebagai pukulan dengan rotan oleh pegawai yang telah dikhaskan oleh pihak berkuasa penjara. Hukuman sebat ini telah diperuntukkan dalam semua enactment tata cara jenayah syariah di semua negeri di Malaysia dan telah dilaksanakan mengikut tarik-tarik yang ditentukan. Tetapi berbeza dengan Kelantan dan juga Terengganu yang telah memperuntukkan kaedah hukuman sebat yang khusus yang termaktub dalam
Kanun Jenayah Syariah 1985 dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Hudud dan Kisos Terengganu 2002. Apa yang pasti, hukuman ini jauh lebih baik dan bertimbang rasa daripada hukuman barat seperti kerusi elektrik, gantung sampai mati, dan lain-lain. Secara mudah, perbandingan boleh dibuat terhadap hukuman sebat sivil dan syariah yang dilaksanakan di penjara pada hari ini. Hukuman sebat di Malaysia dapat kita lihat pada kes Kartika Sari Dewi Soekarno yang telah dijatuhkan hukuman sebatan sebanyak 6 kali dan denda sebanyak RM5.000 oleh Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan atas kesalahan meminum arak di Pusat Peranginan Ceranting Pahang pada 11 Julai 2008. Namun begitu, hukuman sebat tersebut tidak dilaksanakan setelah mendapat pengampunan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang yang menggantikan hukuman tersebut kepada titah perintah menjalankan kerja khidmat masyarakat di Rumah Kanak-Kanak Tengku Ampuan Fatimah, Kuantan selama 3 minggu mulai 2 April 2010. Berdasarkan daripada kes tersebut, walaupun hukuman sebat yang dijatuhkan ke atasnya adalah kurang daripada yang ditetapkan dalam syarak, namun ia adalah hampir pada hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat dan mesti dilaksanakan. Namun begitu, amat mendukacitakan apabila hukuman tersebut digantikan dengan hukuman khidmat masyarakat yang terlalu ringan. Antara jenayah hudud yang menggariskan hukuman sebat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah jenayah zina, qazaf dan juga meminum arak. Seperti yang kita tahu, jenayah zina bermaksud persetubuhan haram antara dua individu yang sudah berkahwin dan hubungan seks antara lelaki dan perempuan yang belum berkahwin. Ia terbahagi kepada pesalah muhsan dan pesalah ghairu muhsan. Hukuman yang ditetapkan adalah disebat 100 kali dan dibuang negeri menurut kebanyakan persepakatan ulama. Hukuman sebat sebanyak 100 kali tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat setiap seorang daripada kedua-duanya 100 kali sebatan. Ayat tersebut daripada surah An-Nur ayat 24. Baiklah, bagi jenayah qazaf pula ialah melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya. Jenayah ketiga yang turut dikenakan hukuman sebatan adalah meminum arak. Menurut Imam Syafi'i dan satu pendapat daripada Imam Ahmad mengatakan hukuman bagi kesalahan tersebut ialah 40 kali sebatan. Manakala menurut pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan satu riwayat daripada Imam Ahmad pula adalah sebanyak 80 kali sebatan. Diriwayatkan daripada Husain bin Al-Munzir bahawa ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu untuk menjalankan hukuman sebat atas Al-Walid bin Uqbah, beliau berkata yang maksudnya, Rasulullah SAW telah menghukum sebanyak 40 kali sebatan. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak 80 kali sebatan. Semuanya adalah sunnah, namun yang ini aku lebih sukai. Terdapat beberapa panduan yang digariskan oleh syariat Islam ketika melaksanakan hukuman sebat ke atas pesalah bagi ketiga-tiga jenayah tersebut. Ia bermula dengan alat sebatan iaitu simeti yang digunakan mestilah bukan simeti yang basah supaya tidak melukakan, dan simeti tersebut mestilah bukan simeti yang bercabang atau pecah. Selain itu,
Alat sebatan yang boleh digunakan ialah seperti kayu, rotan, dan alat-alat lain yang sederhana di mana ia tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Sekiranya ia bercabang atau simeti yang pecah, sebatan itu tidak dikira sebagai satu sebatan, tetapi mengikut bilangan cabang-cabang yang terdapat pada simeti itu. Berhubungan dengan cara sebatan, penyebat mestilah hanya mengangkat siku dan tidak melukakan pesalah. Pesalah juga tidak boleh disebat di tempat yang sama berulang kali dan tidak juga disebat pada anggota penting dan sensitif seperti di bahagian kepala, muka ataupun kemaluan. Ini merupakan pendapat dan pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Sementara Imam Malik pula berpendapat tempat yang boleh disebat hanyalah di bahagian belakang sahaja. Hukuman sebat juga hendaklah dijalankan ke atas pesalah dalam keadaan cuaca sederhana dan tidak boleh dijalankan ketika cuaca terlalu panas dan tidak juga terlalu sejuk. Aurat pesalah juga turut dititik beratkan Islam walaupun dalam keadaan dia sedang menjalankan hukuman. Pesalah hendaklah menutup aurat ketika hukuman dijalankan. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mensyaratkan lelaki yang disebat itu hendaklah ditanggalkan pakaiannya kecuali yang menutup auratnya. Manakala Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan tidak perlu ditanggalkan pakaiannya kecuali kalau dia memakai pakaian yang tebal pada musim sejuk, bolehlah ia ditanggalkan. Selain itu, terdapat garis panduan mengenai kedudukan pesalah ketika disebat. Menurut Imam Malik, pesalah boleh duduk dan tidak perlu diikat melainkan jika sukar untuk menjalankan hukuman. Kebanyakan ulama pula berpandangan sekiranya yang dihukum itu ialah lelaki, maka dia dihukum dalam keadaan berdiri, manakala bagi pesalah wanita pula hukuman dilaksanakan dalam keadaan duduk. Selain itu, hukuman sebat terhadap pesalah wanita yang hamil juga perlu ditangguh sehingga kelahiran anak. Hal ini adalah untuk menjaga bayi dalam kandungan dan diri wanita itu sendiri supaya tidak mendatangkan kemudaratan sepanjang kehamilan. Bagi pesalah wanita yang menyusukan anak pula, hukuman sebat hendaklah ditangguhkan ke atasnya sehingga anaknya berhenti menyusu supaya tidak memudaratkan anaknya itu. Penangguhan hukuman ke atas perempuan hamil yang melakukan penzinaan adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Imran bin Hasin radhiyallahu anhu yang menceritakan penangguhan hukuman seorang perempuan yang berzina dari suku Juhaina yang dikenali sebagai Gamidia, dan ketika itu perempuan itu sedang hamil kerana berzina. Di samping itu, hukuman bagi pesalah wanita yang berzina dan sedang dalam nifas, yakni darah yang keluar dari rahim disebabkan kelahiran, hendaklah ditangguhkan sehingga kering darah nifasnya. Bagi mengelakkan kesakitan sekiranya hukuman terus dilaksanakan. Hukuman sebat juga tidak boleh dijalankan ke atas pesalah lelaki maupun wanita yang sedang sakit bagi mengelakkan kemudaratan ke atas diri pesalah berkenaan. Berbeza pula dengan hukuman sebatan mengikut undang-undang sivil yang lebih ekstrim sehingga menyebabkan pesalah mengalami luka yang teruk dan parah. Sebatan sivil membiarkan pesalah berada di dalam keadaan telanjang kecuali sehelai kain nipis seperti apron yang diikat pada pinggang dan bahagian punggung pesalah dibiarkan terdedah. Perbezaan yang ketara ini cukup untuk menunjukkan bahawa undang-undang syariah masih menjaga aib dan masalah seseorang walaupun individu berkenaan didapati melakukan kesalahan. Jadi dapat kita lihat bahawa hukuman sebat ini sebenarnya tidak melanggari hak asasi manusia, tetapi sebenarnya ianya
memberikan pengajaran dan juga kebaikan bukan saja kepada pesalah, malah kepada semua umat manusia. Isu yang terakhir ialah adakah bagi orang yang murtad itu dibunuh ataupun tidak? Baiklah, pandangan yang paling popular dalam kalangan masyarakat, malah dalam kalangan pelajar jurusan agama sekalipun, hukuman bagi orang yang murtad dari agama Islam ialah hukuman bunuh. Namun, sebenarnya terdapat perbincangan yang panjang dan perincian yang lebih jelas mengenai hukuman murtad ini. Sebahagian ulama menyatakan wajib menjalankan hukuman bunuh ke atas pesalah murtad. Adapun hadis yang biasa digunakan sebagai dalil oleh kelompok yang menyokong kepada hukuman bunuh ke atas golongan yang murtad ini. Sebahagian ulama menyatakan bahawa wajib menjalankan hukuman bunuh terhadap pesalah murtad. Adapun hadis yang biasa digunakan sebagai dalil oleh kelompok yang menyokong pada hukuman bunuh ke atas golongan murtad ini ialah barang siapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah ia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berdasarkan daripada hadis tersebut, jelas bahawa orang yang murtad wajib dibunuh segera apabila dia enggan bertaubat. Hukuman bunuh kepada pesalah murtad telah pun dijalankan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sewaktu pemerintahannya masing-masing. Hukuman tersebut tidak sekali-kali bertentangan dengan falsafah kebebasan beragama di dalam Islam, yakni tidak ada paksaan dalam agama, kerana orang Islam tidak boleh sama sekali memaksa orang kafir memeluk Islam. Maka terserah kepada seseorang sama ada mahu kekal kufur dan ingkar. Sekiranya seseorang dipaksa memeluk Islam, Islamnya adalah tidak sah. Namun, sekiranya seseorang telah memeluk Islam atas kerelaan dan keikhlasannya, dia tidak boleh menukar agamanya kembali. Oleh kerana kemasukan seseorang itu ke dalam Islam mengikut kerelaan dan juga keikhlasan hatinya tanpa paksaan sesiapa, maka tidak timbul persoalan dalam menyekat kebebasannya untuk keluar daripada Islam. Sebaliknya, persoalan yang timbul ialah pencabulan kehormatan Islam dan juga kepada penganutnya yang beriltizam. Dengan ketegasan hukum murtad ini, seseorang itu tidak akan berani untuk menyamar memeluk Islam. Sebaliknya, menganut Islam berdasarkan kefahaman yang jelas dan keikhlasan hatinya yang tulus. Penganut yang ramai tanpa kualiti membawa sifat nifak dan kepura-puraan tidak menguntungkan Islam. Sebaliknya akan membawa fitnah kepada Islam dan merosakkan agama Islam itu daripada dalam. Namun, terdapat pandangan daripada ulama kontemporari yang telah membezakan antara murtad apostasi dengan blasphemy, iaitu serangan dan penyinggungan terhadap sensitiviti penganut Islam. Perkara ini perlu diteliti memandangkan kita sedang membicarakan soal penentuan hukuman bunuh dan melibatkan nyawa manusia. Maka undang-undang yang diperuntukkan perlulah menyediakan definisi yang jelas tentang kesalahan tersebut. Kesimpulannya, bagi golongan mereka yang murtad, yakni keluar daripada Islam, haruslah segera dibunuh kerana akan mendatangkan mudarat kepada agama Islam dan juga kepada penganut yang beriltizam. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asamizan bin Jami. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang usaha mengurus isu-isu di peringkat kerajaan negeri. Baiklah,
Pada peringkat negeri, hanya 2 buah negeri yang telah membentang dan meluluskan rang undang-undang jenayah Islam merangkumi hudud, kisas dan takzir di dalam Dewan Undangan Negeri masing-masing, yaitu Kerajaan Negeri Kelantan dan juga Kerajaan Negeri Terengganu. Di Kelantan, Kanun Jenayah Syariah dalam kurungan 2 Kelantan telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri Kelantan pada bulan November 1993. Ia diluluskan sebulat suara oleh ahli-ahli Dewan tanpa sebarang bantahan dan bangkangan. Kerajaan negeri telah menubuhkan jawatan kuasa pra-teknikal dan jawatan kuasa teknikal pelaksanaan bagi Kanun Jenayah Syariah dalam kurungan 2 Negeri Kelantan untuk mengkaji dan menyediakan kajian serta membuat perancangan lengkap ke arah pelaksanaannya. Kanun berkenaan mengandungi beberapa bahagian dan diikuti dengan beberapa jadual. Bahagian pertama dan bahagian kedua memperuntukkan jenis-jenis kesalahan serta hukuman bagi kesalahan hudud dan kisas. Bahagian ketiga menyediakan beberapa peruntukan bagi mensabitkan kesalahan seperti pembuktian, bilangan dan syarat-syarat saksi keterangan, seperti pengakuan, karina serta peruntukan khusus berkenaan dengan taksir sekiranya hudud dan kisas tidak dapat dilaksanakan disebabkan kekurangan pembuktian. Tata cara bagaimana hukuman-hukuman dijalankan diperuntukkan dalam bahagian 4. Bahagian 5 pula berhubung dengan beberapa peruntukan umum. Di samping itu, perkara berkaitan dengan penubuhan Mahkamah Syariah Khas dan Mahkamah Rayuan Syariah Khas, pelantikan dan kelayakan hakim-hakim, serta keistimewaan mereka diperuntukkan di dalam bahagian 6. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada negeri Terengganu pula. Di negeri Terengganu, enakmen kesalahan jenayah syariah, yakni hudud dan kisas Terengganu 1423 Hijrah atau 2002 Masihi telah pun diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Terengganu dan telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu pada 2 September 2002 serta disiarkan dalam warta pada 23 September 2002 dan diisytiharkan berkuat kuasa pada 27 Oktober 2003. Enakmen ini menjadikan undang-undang jenayah Islam yang terdiri daripada jenayah hudud, kisas dan takzir sebagai sebahagian undang-undang negeri Terengganu. Mana-mana kesalahan hudud atau kisas yang tidak dapat dibuktikan menerusi kaedah keterangan hudud atau kisas, maka ia menjadi satu kesalahan takzir dan dihukumkan berdasarkan kaedah hukuman takzir. Ini dapat dilihat menerusi Seksyen 3. Jenis-jenis kesalahan yang membahagikan kesalahan pada 3 jenis, yaitu yang pertama, kesalahan-kesalahan hudud dan hukumannya dinamakan hukuman hudud. Kesalahan-kesalahan kisas, hukumannya dinamakan hukuman kisas. Kesalahan-kesalahan takzir, hukumannya dinamakan hukuman takzir. Baiklah, bagi kesimpulan pembentangan kami ini, hukum hudud adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis. Hukuman hudud bukanlah untuk menyiksa atau menzalimi seseorang, tetapi ia mengandungi pelbagai hikmah yang sangat besar dan ianya bersesuaian dalam semua keadaan. Oleh itu, betapa pentingnya kita sebagai umat Islam wajib menjauhi segala larangannya. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.